Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Wa syafi'il muznibina fil mahsyar. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Surah Ankabut ini surah yang ke-29, juzuk yang ke-20. Surah 29, juzuk yang ke-20. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung ayat 8 hingga ayat 11. Setelah kita baca dalam siri yang lepas muqaddimah kepada surah. Muqaddimah kepada surah dan juga Allah Subhanahu wa taala mulai ayat kita ini, ayat yang kita baca ayat surah Al-Ankabut ini dengan huruf hijai. Dia panggil huruf hijaiyah, maknanya dengan huruf ataupun disebut dengan nama al-huruf al-muqatta'ah. Maknanya dia kembar tapi baca satu-satu. Alif, lam, mim. Baca mengikut huruf, tulisan dia satu. Jangan baca alamun ke alam ke lah. Kena baca mengikut tulisan. Untuk catatan pencinta Al-Quran, pentadabbur Al-Quran, para pelajar cuba tengok di dalam huruf-huruf surah-surah yang dimulai dengan huruf al-muqatta'ah ini, sebagaimana Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia kata biasanya ini ilmu tadabbur. Semalam kita dah bagi tugasan, agak-agak ada yang hantar maklumat ataupun jawapan. Ini tugasan yang kedua untuk hari ini. Para pelajar boleh tengok. Al-Syekh Ar-Razi kata, surah-surah yang dimulai dengan huruf at-tahajji, huruf hijai macam alif lam mim dan lain-lain lagi tu, hamim, alif lam mim sad, yasin, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan sebut selepas daripada huruf itu al-kitab, zalikal kitab, ataupun tanzil, turunnya Quran, atau disebut dengan Quran. Maknanya selepas ada huruf hijai, dia mari dengan Quran. Seperti permulaan surah Al-Baqarah. Coba tengok, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitab. Surah Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil haqq. Nazzala alayka, maknanya turun ke atasmu Quran. Surah Al-A'raf, alif lam mim sad, kitabun unzila alaik, kitabun unzila ilaik, kitab unzila. Yasin wal Qur'anil Hakim, Sad wal Qur'an, Qaf wal Qur'anil Majid. Sama juga dengan Hawamim, Hamim, Hamim, Ain, Qasin, Qaf, Hamim, Hamim itu dalam surah Ghafir, surah Fussilat, surah As-Sajadah dan juga Asy-Syura. Maka dia akan sebut selepas daripada itu Quran, tanzil, kitab. Illa kecuali 3 surah.
Tiga surah ini tidak disebut. Dia sebut iaitulah surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, Zikru Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria, dan surah kita ini Alif Lam Mim Hasiban Nasu an yutraku. Dan insya-Allah dalam surah Ar-Rum nanti pun sama juga, dia datang selepas daripada permulaan surah itu tidak disebut dengan Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Ini ilmu tadabbur. Bila kita perhati, sudah tentu di sana as-sabab. Sebab apa? Sebab Allah SWT sebut mulai surah ini dengan huruf ini, laisa fi ibtida' bil Quran awil kitab wal isyara ila mabda' at-taklif. Jadi naknya surah-surah ini dia bincang tentang isu taklif. Awana taklif, tanggungjawab keberatan syarak. Maknanya taklif, tanggungjawab yang Allah Ta'ala letak atas kepala kita ni berat. Itu dipanggil taklif, maknanya tanggungjawab. Tanggungjawab. Kita kadang-kadang baca saja, ini tanggungjawab saya. Apa makna tanggungjawab? Aku tanggung tugas ini, aku akan jawab di hadapan Allah. Jangan main dari sudut bahasa. Tanggungjawab. Maknanya atas dunia ni pun bila kita tanggung tugasan, kita kena akan jawab apa yang kamu lakukan. Masya Allah. Jadi ahasiban nas an yutraku. Berapa dah kita bincang semalam, berapa kali ahasiba, am hasibtum, dalam ayat yang lepas yang sudah jadi tugasan kepada para pelajar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada takalif, maka dia ada berat atas manusia. Fabudi'a, dimulai dengan huruf at-tanbih, alif lam mim hasiban nas, lit-tanbih, untuk memberi peringatan supaya orang yang akan baca ayat selepas daripada ini mesti memahami bahawa besarnya tanggungjawab yang akan diberi kepada kamu. Allahu Akbar. Baik, itu ilmu tadabbur sedikit. Kita masuk kepada para jemaah untuk orang panggil menambahkan jelira, menambahkan rasa kemanisan ilmu tadabbur yang kita lalui ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, tengok dalam ayat surah ini, ahasiban nasu an yutraku. Musangka Allah Ta'ala biar gitu je? Lah. Allah Ta'ala tak akan biarkan. Kalau dah bagi tanggungjawab, yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita telah melalui ujian-ujian yang begitu gawat, ujian yang getir bagi setiap orang. Sebab apa? Sebab dia akan melalui fasa dalam kehidupan ini, iaitulah fasa keyakinan dan fasa ujian. Setelah melalui ujian, baru kita menang, di sana fasa kemenangan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan Allah, orang yang Allah sayang. Allah beri kepada kita kekuatan, kita dapat melalui ujian dengan tenang, dan kita layak untuk menjadi penghuni syurga, yang layak untuk bertemu dengan Allah, yang layak untuk memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada ayat kita pada pagi ini, ayat yang ke-8, tuan-tuan tanda. Ayat 8, muka surat bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surat 848. 848. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
Setakat tu dulu. Kita ada 2 episod. Episod yang pertama, cabaran besar. Tuan-tuan kena ingat. Tengok dulu terjemahan ayat. Kalau tidak, tak faham apa yang kita kata. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan, bukan sunat, wajib, tanggungjawab, taklif. Amarnal insan amran muakkadan. Arahan yang begitu kuat. Apa dia arahan yang begitu kuat? Wa ahidna ilai an yuhsina ila walidayhi, iaitu manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, qaulan wa fi'lan, dari sudut perkataannya, dari sudut perbuatannya, dari sudut kasih sayangnya, memang kita kena kasih. Kena sayang ke mak ayah kita, sayang ibu bapa, dan kita kena jaga dia. Maksud dia, kita budak, mak ayah jaga kita. Setelah ibu bapa sudah tua, sakit, uzur, kita pula, giliran kamu pula, hei anak-anak, menjaga ibu bapa. Allahu Akbar. Kata di Arab kata al-ayamu dual, hari silih berganti. Dulu kita muda, sekarang kita tua. Dulu kita jaga anak, sekarang anak tolong kita. Gitulah manusia. Habis anak kita episod, dia jadi orang tua pula, anak dia pula. Silih berganti sampai ke hari kiamat. Baik. Itu arahan yang pertama Allah SWT beri kepada kita supaya jaga ibu bapa. Ini dia panggil tanggungjawab besar anak-anak kepada ibu bapa. Allah SWT sebut kepada kita tanggungjawab yang lepas, hak at-takalif. Usulnya, asalnya, cabangnya, nak menggalakkan manusia supaya melakukan ketaatan, lakukan kebaikan. Tapi ingat, kebaikan yang kamu buat, ketaatan yang kamu buat kepada makhluk terhad, selagi tidak bertembung dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kalau bertembung, jangan. Maka tidak ada ketaatan bagi manusia dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau maksiat, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan. Maka para jemaah sekalian, bila Allah Ta'ala bagi kepada kita tanggungjawab menghormati ibu bapa, wa wasaina, makna kami dah pesan, dah wasiat kepada kamu, jaga ibu bapa, hormat ibu bapa. Tuan-tuan ingat ke tidak? Ayat yang kita baca di awal surah ini, ahasiban nas, adakah manusia menyangka bila dia beriman dia tidak diuji? La. Allah Ta'ala dah uji orang-orang yang dulu. Walaqad fatanna allazina. Aku uji umat kamu yang dulu. Bermakna kalau orang dulu kena uji, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan melalui ujian-ujian. Beratnya kecil ujian itu, alhamdulillah, banyak kali terjadi kebetulan. Kita baca Quran sini malam tadi, dalam kisah fiqh juga menceritakan kepada kita tahap ujian. Kenapa Allah uji para nabi dengan ujian yang berat? Sebab iman dia mantap. Orang yang lemah iman, ujian pun lemah. Kecil ujian. Kata di para ulama dalam kitab hikayat fiqhiyah, Allah Ta'ala tak nak malukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau diberi ujian kecundang, rebah, koyak, cair semua, mana nak nampak umat ini umat yang tidak ada asas yang kukuh, tidak ada pendirian yang kuat. Tapi ingat, Allah Ta'ala sembunyikan kelemahan kita, maka diberi ujian mengikut tahap. Kata orang, ikut kapasiti ataupun ikut sisi. Kalau kereta ikut sisi lah ada. Yang ni 2,000, yang ni 1,200. Maka tahap dia setakat dia boleh isi barang. Demikian juga iman kita ni makin mantap, makin tinggi ujian.
Baik para jemaah sekalian, apakah ujian yang besar dalam hidup kita ini apabila berdepan dengan ibu bapa yang berbeza pandangan? Payah selalu. Payah ke tidak? Payah. Apa berbeza pandangan? Anak beriman, keluarga dia tidak beriman. Lebih lagi ibu bapa sendiri, sebagaimana dalam ini. Tengok tuan-tuan dalam tafsir kata apa. Saya baca dulu terjemahan ayat ni. Kita ni asyik laju nak syarah dulu. Tengok sama-sama tengok ayat, tengok tafsir. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Wajib. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan daku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, dia mari asak kita, tinggalkan Islam, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Jangan taat. Ini arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala apa yang kamu kerjakan. Tengok nota di bawah. Nota di bawah kata apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa amal-amal soleh itu menghapuskan dosa dan menggandakan pahala, lalu menyatakan dalam ayat ini tentang wajibnya manusia berbuat baik kepada dan berlaku taat kepada dua ibu bapanya, kecuali kalau mereka mendesaknya melakukan perbuatan syirik, maksiat, mungkar, maka janganlah ia menurut kehendak mereka yang salah itu. Apa cerita ni? Tuan-tuan tengok dalam ayat. Ayat ini menceritakan kepada kita salah satu daripada bentuk ujian. Salah satu daripada bentuk cabaran yang kamu akan hadapi, iaitulah berdepan dengan ibu bapa yang tak mahu beriman. Besarlah ni fitnah ni. Siapa kata tak besar? Nak jaga hormat ibu bapa, nak jaga kehormatan, keagungan Allah. Macam mana nak? Timbang tara kita panggil. Ibarat ahli apa ni? Ahli bahasa kata apa? Seperti menarik tali rambut dalam tepung. Berhati-hati kita. Sebab turun ayat ni apa sebab? Tuan-tuan tanda. Sepakat ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, mak dia, ibu dia nama Hamnah. Hamnah. Tak ramai orang Melayu kita nama Hamnah. Hamnah binti Abi Sufyan. Orang besar juga mak dia pun. Hamnah binti Abi Sufyan. Mak dia ni kafir. Bila dia dengar Sa'ad masuk Islam, halafat Ummu Sa'din alla tukallimahu ada. Dia bersumpah dia tak akan bercakap dengan Sa'ad. Sehingga dia kafir, murtad. Dia bersumpah dia tak akan makan, tak akan minum, tak mahu makan. Dia panggil mogok lapar. Rupa-rupanya mogok lapar yang orang buat dalam penjara tu sudah dibuat oleh mak Sa'ad zaman tu. Tak makan. Hari pertama tak makan, sampai ke malam tak makan. Orang bagi tahu ke Sa'ad, Sa'ad, mu tak sayang ke makmu? Tengok mu, makmu tak makan tak minum dah. Sa'ad kata, kenapa tak makan? Makan je lah. Siapa disuruh tak mau makan je? Masya Allah. Sa'ad pergi jumpa mak dia. Ibu, kenapa tak makan? Mak dia kata apa? Sa'ad,
Za'amta anna Allah qad wassaka anna Allah wassaka biwalidayk. Aku dengar agamamu, Tuhan kamu berpesan supaya buat baik ibu bapa. Ana ummuk, aku ni makmu. Aku perintahkan kamu tinggalkan agama jangan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha. Allahu akbar. Makasa salasan hatta ghusyi alaihi minal jahdi. 3 hari tak makan tak minum. Saat pergi jumpa mak dia, mak minta maaf. Ini isu pegangan kepercayaan akidah, bukan isu main-main. Memang Tuhan suruh aku buat baik pada ibu bapa, tapi bukan suruh taat dalam perkara syirik. Saat kata mak, baik mak makan. Andai kata mak ada 100 nyawa, mi'at ruh, 100 nyawa, hari ni cabut 1 nyawa sebab lapar, esok 1 nyawa, saya tidak akan tinggalkan agama ini. Oh, sangat bertegas, tak mau tinggal. Ini ujian besar tuan-tuan dalam hidup seorang sahabat. Kenapa tak mau, tak besar, tengok ni. Allahu akbar. Mak dia pun sudahlah, dah 3 hari mogok lapar ni, rebah, pengsan. Anak dia nama Umarah, boleh jadi kakak Sa'ad kot. Umarah ni Saqaha, pagi-bagi dia minum, pakak doa celaka ke Sa'ad, macam-macam lah, menyusahkan mak lah, macam-macam. Fa'anzalallahu azza wa jalla fil Quran, Allah Ta'ala turun ayat Quran ini memberitahu kepada para sahabat, jaga baik-baik ibu bapa, hormat, taat, kecuali dalam perkara akidah, dalam perkara ketaatan, tidak ada pertembungan di antara hak Allah dengan hak ibu bapa. Anak nak tutup aurat contohnya, mak dia kata, jangan, mari sama-sama kita berjambul-jambul macam mak ni. Mak dia setengah tu, mak dia berjambul. Tak mau tutup aurat je tu. Melarang anak, elak. Tutup. Tak wajib taat dalam perkara maksiat. Tidak wajib taat pada dalam perkara maksiat. Jadi Allah Ta'ala dah tegas kepada kita, hormat. Jangan hina dia, jangan kata, bahasa mak kafir ni, lagu ni, perang elak. Itulah dikatakan seperti menarik tali rambut dalam tepung. Maknanya kita jaga akidah, jaga pula hubungan dengan ibu bapa. Sebagaimana dalam ayat yang lepas, ketika ibu kepada Asma nak mari ziarah dia mari minta izin dengan Nabi. Nabi SAW kata, sil ummik, hubungi makmu, silaturahim, tapi dalam masalah akidah jangan goyah, jangan koyak walaupun diarahkan oleh mak. Allahu akbar. Jelaslah para jemaah sekalian. Baik, saya nak pergi kepada tafsir yang seterusnya. Cerita ini memang menarik. Sebab apa kita kata menarik? Sebab kita nampak pertembungan itu, ujian itu besar apabila bertemu dengan keluarga sendiri. Sekarang ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, ia nak berpegang dengan sunnah Nabi SAW ini juga akan bertembung dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Bila kita kata macam ni, macam ni apa duk main Quran sunnah ni, kita dah pegang lama, dah mimpi tu ayah ni, jangan. Kita akan berdepan dengan perkara ujian kecil untuk kita. Ujian kecil untuk kita. Baiklah. Banyak lagi ayat-ayat Allah Ta'ala perintah supaya buat baik pada ibu bapa. Di antaranya, tuan-tuan tanda ayat. Ana yakin ramai sudah di kalangan para pencinta Al-Quran ini suka tadabbur. Tengok. Di antara ayat Allah perintah buat baik ibu bapa, surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wala tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala kembar perintah taat kepada Allah dan perintah kepada ihsan, buat baik kepada ibu bapa. Satu lagi ayat surah Al-Isra. Usra ni lebih detail. Ayat 23-24. Qala Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada, mana Allah Ta'ala tetapkan, jangan kamu sembah kecuali Allah, wa bil walidaini ihsana.
Allahu Akbar. Tuan-tuan tanda. Ayat ni, ayat surah Isra 23-24 ni kalau kita baca, kita tadabbur, kita perhati, kita akan menangis. Kenapa? Banyak kesalahan kita dengan ibu bapa. Banyak kesilapan yang kita lakukan kepada mereka berdua. Tuan-tuan dan puan-puan para pelajar yang masih ada ibu bapa, pergilah minta maaf. Buatlah ihsan selagi mereka ada. Kita yang ibu bapa sudah berada di alam kubur, penyesalan yang tidak lagi, ialah tidak bermanfaat sebab mereka sudah tidak ada. Bagaimana kita nak cover balik? Bagaimana kita nak tutup kesalahan yang lepas? Sentiasalah doa kepada ibu bapa. Rabbighfirli wali walidayya, setiap hari, setiap malam. Banyaklah kita sedekah, cari kawan-kawan mak ayah kita di mana, kita khidmat kepada mereka. Kalau ada peluang pergi ke kubur, pergi ziarah kubur. Itu jelah yang masih wujud di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada dua ibu bapa kita, tenang mereka di dalam kubur dengan sebab banyaknya istighfar, banyaknya minta ampun, banyaknya kebajikan yang kita buat untuk mereka. Allahumma wafil lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahu Akbar. Baik. Masya Allah, tuan-tuan bacalah ayat surah Al-Isra, ayat 23-24. Baca, tadabbur, kita tengok kepada alam realiti di antara kehidupan kita dengan anak-anak. Kalau anak-anak tak dengar kata, anak kerah kepala, kita suruh dia celak mata, kita bagi larang dia tengking balik. Iftah hisabak, semak balik akaun kita dengan ibu bapa. Boleh jadi di sana terdapat kesilapan-kesilapan, terdapat kesalahan-kesalahan yang Allah nak cuik hati kita supaya kita sedar cepat atas dunia bahawa inilah perangai kamu yang kamu buat pada dua ibu bapa. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana tuan-tuan? Kita tidak menangis kalau kita tengok Allah Ta'ala uji kita dengan anak-anak, sebagaimana kita juga telah menguji kesabaran ibu bapa waktu mereka masih bersama kita. Bagi anak-anak yang masih ada ibu bapa ataupun salah seorang daripadanya, berbaktilah, berkhidmatlah kepada mereka. Jangan kita kerah kepala, berasa besar diri dengan ibu bapa. Kerana itu para ulama mengatakan, seorang laki-laki itu masih lagi dianggap kanak-kanak selagi ibu dia masih ada. Tulis kata-kata hikmah ini. Seorang laki-laki, tak maulah perempuan, masih lagi dianggap kanak-kanak selagi mak dia masih ada. Mak dengan anak ni besar mana pangkat, mari jumpa dia, dia gosok kepala ya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini, di saat kami tadabbur ayat-ayat-Mu ya Allah, di saat kami membaca pesanan-Mu ya Allah kepada kami supaya buat baik pada dua ibu bapa, maka pada pagi yang mulia ini kami berdoa kepada-Mu ya Allah supaya Engkau rahmati, curahkan rahmat-Mu, curahkan maghfirah-Mu ya Allah kepada dua ibu bapa kami yang sudah berada di kubur. Rabbi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Berilah rahmat-Mu kepada mereka sebagaimana mereka juga telah kasihan kepada kami waktu kami kecil. Dan jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami orang yang menghormati kepada ibu bapa, berkhidmat kepada kami setelah kami saat kami tua.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Itulah kata di ulama al-ayam dual, hari silih berganti. Kalau apa terjadi kepada kita, semak balik hisab kita, akaun kita dengan ibu bapa. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita, ya Amin Rabbal Alamin. Baik. Mak ayah ni bukan nak pelik-pelik sangat. Hei, aku lama dah tak pergi tabur bunga di atas kubur mak. La. Mereka berdua bukan menanti di bunga-bunga ditabur di atas kubur. Mereka menanti doa kita, istighfar kita, ihsan kita kepada mereka setelah mereka berada di alam yang mereka tak mampu lagi untuk meningkatkan ibadat, kecuali 3 perkara yang telah disebut oleh Nabi SAW. Apabila mati seorang manusia, seorang anak Adam itu mati, yang berterusan pahala mengalir ke dalam kubur, ke dalam akaun mereka, iaitulah waladin salihin yad'ulah, ada anak-anak yang soleh yang berdoakan kepada ibu bapa, ataupun ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan, ataupun wakaf-wakaf jariah yang telah mereka buat, masjid, buat pondok, buat segala perkara kebajikan. Inilah aset saham yang masih mengalir di alam kubur. Walaupun dia ada dalam kubur, kita masuk dalam kubur, saham-saham ini terus mengalir dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita balik kepada tafsir kita. Tafsir kita ni sangat besar. Sebab apa? Ujian yang paling besar selepas daripada seorang itu beriman, ujian bagaimana menghadapi kerana ibu bapa yang belum Islam, ataupun kerana ibu bapa yang sudah Islam tapi mempunyai perangai-perangai yang berbagai-bagai. Macam-macam. Hadapilah, laluilah ujian ini dengan penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, penuh kebaikan. Semoga kita selamat, insya-Allah. Baik, mari kita pergi kepada ayat kita ni. Allah kata apa? Wa in jahadaka litusyrika bi. Andainya mereka berkeras, berkeras juga dia, nak suruh kamu syirik, itu untuk kafir lah. Ataupun mak ayah kita nak suruh anak ni buat maksiat, apa saja bentuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, fala tuti'huma. Ini kata putus dari Allah. Kamu taat, kamu hormat pada ibu bapa selama tidak bertembung dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kalau bertembung dengan hak Allah, sebagaimana dalam surah Luqman, tuan-tuan tanda surah Luqman ayat 15, sama juga, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bil fala tuti'huma. Bukan setakat tu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berkawanlah, berkhidmatlah kamu dengan mak bapak kamu dengan cara yang baik, tapi taat dalam perkara maksiat la. Allahu Akbar. Tadi saya sebut ke tidak hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, hadis yang mak dia mogok lapar tadi, diriwayat oleh Imam Muslim, hadis sahih. Satu lagi hadis yang berkaitan, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Tapi ingat tuan-tuan, bukan mana taat kita mesti lawan. Taat tu mana tak ikut je. Contohnya kita kata orang ni mak dia suruh buat maksiat, kamu bercakap dengan, hey, bahasa orang tua bengok, nak mampus tak lama lagi, mu tak reti ke ni haram? Tak. Kita kata, mak Ibrahim, Nabi Ibrahim AS, bapak dia toke berhala. Ibrahim tak panggil, bahasa orang tua, bahasa lah, ya abati, ya abati, ya abati, ayah, bapa, cik, pak, itu kalau bahasa Melayu juga. Mana sah ayah. Jadi kita pun, kalau lah orang tua ni salah faham, nak suruh langgar SOP Tuhan, kita kata, ibu, ayah, jangan. Berdosa ni, saya tak mampu.
Saya tak nak langgar perintah Allah. Saya hormat pada ayah. Tapi saya tak boleh buat benda ni. Sebagaimana kata Sa'di, kalau mak ada 100 nyawa, hari-hari keluar 1 nyawa, saya tak akan tinggalkan agama ini. Pergi makan. Tegas Sa'd dengan mak dia. Mak makanlah mak. Kalau mak suruh mak mati lapar pun, saya tak akan tinggal agama ni yang sudah sebati dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Nabi kata apa dalam hadis ini? La ta'ata fi ma'siyatin, innamat ta'atu fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Yang baik-baik kita ikut. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ingat baik. Bertemu hak Allah dengan hak mak ibu bapa. Allah kata apa? Utamakan hak Allah sebab apa? Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kita akan mati. Mak ayah kita mati. Kita akan mati. Anak-anak semua kita akan mati. Masing-masing jagalah hisab. Masing-masing jagalah kedudukan. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mana kalau kamu buat baik pada mak ayah mu terimalah balasan yang baik. Kalau kamu sebaliknya, na'udzubillah, aku akan tayang balik. Allah kata apa? Aku akan balas apa yang kamu kerjakan. Baiklah para pelajar sekalian. Apabila, dengar ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila seorang itu berdepan dengan keluarga sendiri, dia tak ikut mak ayah dia suruh kafir, sudah pasti dia akan diboikot. Dia akan dijauhi. Mungkin dia akan dihalau keluar daripada rumah. Maka di sinilah datangnya ayat yang ke-9. Allah nak tenangkan orang-orang ini dengan janji yang besar. Tuhan kata apa? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Dengar ni tuan-tuan, kita sudah hurai dalam sini lepas syarat amal nak jadi soleh dengan ikhlas ikut Nabi SAW. Lanudkhilannahum fis salihin. Kami akan masukkan mereka dalam kelompok, dalam golongan, dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Orang soleh duduk dekat mana? Duduk dalam syurga. Ulama tafsir dia cuit kita di sini para pelajar sekalian. Apa yang dia cuit? Yang saya rasa kita kena ambil perhatian besar. Bila orang ni bertegah dengan prinsip, dia akan diboikot. Dia akan ditinggalkan oleh keluarga. Maka Allah bagi padamu, jangan musabar. Keluargamu atas dunia tinggal kamu. Allah kata, aku akan masukkan kamu dalam kumpulan orang-orang soleh yang aku redai di akhirat. Sabar di dunia, di akhirat kamu akan dapat pulangan. Sekali lagi, kita tadabbur ayat ini para pelajar sekalian. Banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan lah kalau kita nak tengok. Untuk ahli tadabbur tanya, tanda surah Al-Baqarah 130, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dalam surah An-Nisa 69, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Mana atas dunia kamu diboikot, di akhirat esok kamu bangkit bersama nabi, orang yang benar, syuhada, orang salihin. Biarlah atas dunia ni kita keseorangan, sehingga sudah ada kita nak mempertahankan sunnah Nabi, kita diboikot oleh orang, nama kita pun dirimuh daripada geruk surau, semata-mata nak ajak orang tadabbur Al-Quran. Ada sudah sahabat-sahabat kita, sabarlah sahabat. Kerana nak ajak orang tadabbur Quran pagi-pagi, ada jemaah bagi tahu dia telah dikeluarkan daripada geruk surau.
Kita kata bertabahlah saudara. Semoga Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan nabiyin, syuhada, salihin di akhirat esok, walaupun kita dibaikok di atas dunia. Sabar. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Baik, kita tengok bagaimana pula. Selesailah kita ujian yang pertama, ujian seorang anak dengan ibu, dengan keluarga. Sekarang ni kita pergi pula ujian yang lain pula. Ujian ada di kalangan orang Islam yang lemah semangat, tak mau berhijrah. Zaman Nabi, zaman kita ini pula tak mau berjuang menegakkan Islam, tak mau menegakkan sunnah Nabi SAW. Sebab bila tegak sunnah, kita akan dilabel, dicop macam-macam, akan diboykot, akan di-remove daripada grup. Mari kita tengok ayat. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Dan ada pula sebahagian dari manusia yang berkata, ni kelompok lain pula ni, kami beriman kepada Allah dengan mulut dia. Oi, kami beriman, kami bersama dengan kamu. Kemudian apabila diganggu dan disakiti pada jalan Allah, orang kafir mari kacau dia. Kemudian apabila diganggu, disakiti pada jalan Allah, ia jadikan gangguan manusia seperti azab seksa Allah, lalu ia taatkan kepada manusia. Sekali manusia attack dia, lari terus dia. Ini masalah kita berlaku ni. Tengok nota di bawah. Nota 1339. Yakni ada setengah orang hanya beriman pada lidahnya saja. Ia akan terbalik imannya apabila ia ditimpa gangguan dari pihak kaum kafir. Dan dengan itu ia melupakan azab Allah yang akan menimpanya kelak disebabkan perbuatannya yang salah itu. Ini bermakna ia menyamakan gangguan manusia yang dapat dihadapi dengan cekal hati, diumpamakan dengan azab Allah yang tidak terperi seksanya. Allahu Akbar. Tengok ni, puak-puak ni, tuan-tuan kena ingat, dalam dunia ini ada tiga kelompok manusia. Kelompok yang mukmin, orang beriman yang zahir dan batin. Maknanya dia panggil orang beriman. Mulutnya kata beriman, hatinya beriman. Kelompok yang kedua, kafirun mujahirun bi kufrihi wa inadihi. Kafir total. Kafir sungguh. Macam Abu Jahal, Abu Lahab tu. Dia panggil itu kafir terus. Kafir yang full kafir. Yang ketiga ni, ayat ni Tuhan sebut. Muzabzabun bainahuma. Keluar kata dengan lidah beriman sebab mencari kepentingan. Mulut kata iman, dalam hatinya kafir. Na'udzubillah. Itu dia panggil munafik. Tanda ni. Ini kumpulan yang ketiga ni, kumpulan apa? Kumpulan munafik. Munafik ni yang berbahaya sekali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara dua kumpulan, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah Taala tahu. Bila dia uji, dia nak tengok, nak zahirkan mana betul-betul orang yang betul-betul ikhlas beriman dan mana orang yang main-main dengan iman. Na'udzubillah. Maka tengok dalam ayat ini, bila dia beriman, mengatakan beriman, maka dia jadikan
ujian Allah Ta'ala itu, ujian puak kafir kepada dia macam azab Allah Ta'ala. Apa cerita dia? Cerita dia ni tuan-tuan panjang, tapi tak cerita tuan nak dengar kan? Baik, saya cerita sikit. Sabab nuzul ayat ni, ayat 10 ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata ada beberapa kelompok kaum di Mekah masuk Islam senyap-senyap. Masuk Islam secara sembunyi. Waktu berlaku peperangan Badar, Abu Jahal bawa dia pergi ke Badar. Bawa pergi Badar, jadi tentera Abu Jahal lah dia. Ada di kalangan mereka yang kena sakit, ada di kalangan mereka yang kena terbunuh. Jadi bila orang Islam tahu dia ni Islam ni, maka sedihlah orang Islam ni. Kita bunuh kawan sendiri ni, bunuh orang kita ni. Turunlah ayat Quran surah An-Nisa ayat 97 menceritakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan, malaikat matikan dia di Badar itu, mereka zalim pada diri sendiri. Kenapa mereka tak hijrah? Sedangkan bumi Tuhan tu luas, kenapa mereka tak keluar daripada Mekah sehingga peringkat boleh jadi orang panggil tentera kepada Abu Jahal? Maka kutiba ila man baqiya bi Makkah. Balik ke Madinah lepas perang Badar, ditulis surat kepada orang di Mekah, mana-mana orang beriman, cepat hijrah ke Madinah. La uzra lakum. Tak ada lagi keuzuran pada kamu. Fakhruju. Ada yang keluar. Bila keluar, ditangkap oleh Quraisy tengah jalan, diseksa, diazab. Bila diazab, ada yang na'udzubillah, yang mantap lari ke Madinah, ada yang murtad, na'udzubillah. Maknanya iman dia goyah daripada awal lagi lah. Dia tidak mantap. Kalau iman mantap, dia hijrah. Maka turun ayat Quran ini, wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza uziya billah. Bila dia diseksa oleh Abu Jahal, tak ada dah, mati dah dalam Badar. Diseksa oleh puak kafir Quraisy. Seksaan itu macam azab Allah Ta'ala, mereka lari. Apa boleh buat? Nasib dia lah. Jadi ada yang balik, ada yang sempat hijrah, dan ada yang yutan balik ke Quraisy jadi kafir. Allahu Akbar. Sayanglah dia. Jadi para jemaah sekalian, mana ujian orang kafir kepada kita itu, ini Ibnu Abbas kata turunnya ayat Quran ini. Baiklah. Satu kumpulan lagi pula. Tengok ayat di ayat kita ni. Wa la in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Ini spesies yang ketiga. Dia panggil spesies sesumpah. Sesumpah ni binatang hok boleh tukar warna tu. Duk atas pokok hijau jadi hijau, duk atas pokok biru biru, duk atas pokok merah merah, duk atas apa saja warna dia boleh bertukar. Nama dia sesumpah. Bahasa Kelantan dia panggil pokko. Ni pelajar-pelajar kita ni kena jelas. Nama dia pokko. P-O-K-K-O-R. Pokko. Ada A belakang kita tidak? Pokko. Yang penting pokko. Nama dia sesumpah. Spesies sesumpah ni masalah dia ni. Dia mari mengaku beriman. Bila ke spesies munafik ini muncul? Ketika Nabi di Madinah. Di Mekah tak muncul munafikin. Yang adanya du'aful iman. Orang lemah iman tadi ada. Sebab apa? Sebab mereka lemah. Bila sampai Madinah, Nabi sudah ada kuasa, sudah ada kerajaan, maka muncullah golongan yang ketiga, spesies yang ketiga, spesies pokok ni ada. Sebab apa? Dia kata dia beriman. Hati dia kafir, duduk dengan Yahudi, ikut Yahudi. Ini masalah. Tengok Tuhan kata apa. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu memberi kemenangan kepada kamu, mereka sudah tentu akan berkata, kami adalah sentiasa bersama kamu. Kami sentiasa, inna ma'akum. Bagi sokongan, support terus. Sebab apa? Dia nak minta harta rampasan perang tu. Biar masuk nama dia, share ada juga. Dia mau projek ya dia ni. Dia tak ada apa. Dapat ada projek, muncullah sesumpah ni. Awalaysa Allahu bi'a'lama fi suduril alamin. Mengapa mereka berdusta?
Bukankah Allah lebih mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk? Mana kalau dia beriman, dia tahu. Tapi masalah puas tu tak yakin. Tengok nota di bawah. Yakni apabila orang-orang Islam beroleh kemenangan dalam peperangan, biasanya golongan yang pura-pura beriman itu akan datang meminta bahagian dari harta benda rampasan perang dengan alasan bahawa mereka orang Islam. Mana bahagian kita? Kita kan ma'akum. Oh, ma'akum. Dia tak pergi pun. Dia duk main apa ni. Dia kadang-kadang dia keluar juga pergi ikut berperang, tapi duk buat macam-macam kerana yang dia buat. Wah, serabut baik dia dengan pergi apa ni. Allahu Akbar. Baiklah, Tuhan kata, kenapa kamu jadi macam ni? Kenapa kamu jadi macam ni? Mu tak tahu ke Allah Ta'ala tahu segala perkara? Kita kata buat munafik itu mana tahu. Dia memang kafir, cuma dia sembunyi je. Zahirkan Islam dengan mulut je sebab kepentingan diri, kepentingan projek, nak dapat tender, nak dapat macam-macam. Baiklah. Allahu Akbar. Tengok akhir ayat kita, ayat 11. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita orang mukmin, mantapkan iman kamu, jangan goyah, jangan keluk-kelik, jangan dimuzabzab, jangan duduk orang panggil terombang-ambing, mesti. Tengok ayat. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Dan sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang yang beriman. Tuhan tahu siapa yang betul-betul beriman. Allah Ta'ala tahu. Dan sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang yang munafik, yang sembunyi Islam, zahir Islam, sembunyi kafir. Tengok nota di bawah. Yakni orang-orang yang beriman dengan sebenarnya dan orang-orang yang pura-pura beriman masing-masing diketahui oleh Allah, dan dialah jua yang akan membalasnya. Para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita bahawa 3 kumpulan dalam dunia Islam ni akan muncul. Maka kita sebagai seorang yang beriman dengar sebuah hadis. Nabi sebut dalam hadis yang sahih daripada Abi Hurairah, Nabi kata, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segera kamu beramal sebelum datangnya ujian fitnah. Fitnah ni macam malam yang gelap gelita. Fitnah dalam agama. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi dia beriman, petang kafir. Na'udzubillah. Petangnya beriman, pagi esok kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka sanggup jual agama dengan mata benda dunia. Pagi ni ceramah. Kita Islam. Pada petang sekarang pula jumpa dengan geng-geng hak bahasa jenis tak mahu pada Islam. Kita ceramah je tu. Prinsip kita sama dengan you orang lah. Sebab dia jual agama kerana nak cari projek. Na'udzubillah min ghadabillah. Berhati-hati. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Takut kita. Nabi kata akan datang fitnah yang gelap gelita. Fitnah Dajjal ni pun bukan Dajjal mari betul lagi pun. Fitnah mencari Dajjal ni pun berat dah kita ni. Masing-masing tunjuk sana tunjuk sini. Dajjal dah muncul. Siapa yang ikut ikut arahan kerajaan ni sudah menjadi Dajjal dia. Na'udzubillah. Berat kita, na'udzubillah. Pasal itulah semalam saya kata, kita ni dengan datangnya COVID telah meruntuhkan ukhuwah, persaudaraan, persahabatan di kalangan kita. Atau sekiranya lagi hak berebut kerusi kita lain. Kadang-kadang kita tak sangka sahabat-sahabat yang baik. Tapi bila berkhilaf dalam masalah ni, itu pengaruh Dajjal, ikut WHO mata sebiti. Dahsyat. Hak warna-warni kerusi ni pun sama juga. Biarlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tadabbur Quran dengan kita, duduk sini baik-baik. Kalau rasa tak tahan, pergi komen kat lain lah. Jangan duduk komen dalam majlis ilmu kita ni. Wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah ayat 12 kita sambung dalam siri yang akan datang. Kita tengok pula bagaimana ujian Allah Ta'ala yang seterusnya. InsyaAllah. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa, kita kutip dulu kalau boleh 10
faedah tarbawiyah yang kita boleh belajar pada saat ini, insya-Allah. Tulis yang pertama, ayat yang kita baca, ayat mula-mula tadi, ayat yang ke-8, wa wassainal insan. Allah Ta'ala berpesan kepada manusia buat baik, ihsan kepada ibu bapa. Ayat ini menggalakkan kita supaya buat baik, ihsan kepada ibu bapa dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, jaga dia waktu dia hidup, hormat kepada dia, khidmat kepada dia, jangan derhaka melalui perkataan, jangan bila ayah suruh off pun tak boleh, apalagi kalau kita cengeng. Allahu Akbar. Kalau dia sudah mati, kita khidmatlah dengan cara dia mati, doakan, banyak sedekah-sedekah kepada dia, istighfar sentiasa, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat, Allah ampunkan buat ibu bapa kita, insya-Allah. Itu arahan yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala bagi kata putus pemisah. Muta'atlah kepada ibu bapa, buat baiklah kepada dia, tapi jangan sampai ketaat itu membawa kepada maksiat, mungkar, la. Maknanya ketaatan kepada ibu bapa dia panggil ketaatan bukan mutlak. Ketaatan yang tidak mutlak maknanya ketaatan yang bersyarat. Apa syarat dia? Syarat dianya, kalau mereka kita khidmat, taat, tapi dalam bab prinsip kita tetap dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita tetap mempertahankan sunnah walaupun menyalahi kehendak orang tua dalam perkara yang tersebut. Tapi dengan cara yang baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ini, siapa yang beriman, jaga prinsip-prinsip dia, maka Allah Ta'ala akan masuk dia dalam kumpulan orang yang soleh. Maknanya bila kata orang soleh itu siapa? Iaitulah orang yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan nabi-nabi, siddiqin dan syuhada. Setiap orang akan dimasuk dalam syurga mengikut darjat masing-masing. Kita ni alhamdulillah, tuan-tuan jangan cakap pelik-pelik. Setengah orang kata saya kalau masuk dalam syurga duduk tepi-tepi pun tak apa dah. Jangan cakap minta aku nak masuk syurga mu ya rabbal alamin. Duduk main tepi-tepi, pinggir-pinggir pun tak apa. Kenapa kita cakap main-main macam tu? Minta dengan Allah Ta'ala, minta sungguh-sungguh. Yang keempat, tengok ni. Lanudkhilannahum fis salihin. Tadi saya sebut dah sekali. Ini untuk faedah. Bila kita mempertahankan prinsip Islam, keluarga dia akan boikot, akan halau keluar daripada rumah. Sama juga bila kita mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin masyarakat akan boikot kita, kita sabar. Allah kata apa? Orang yang mempertahankan yang benar, lanudkhilannahum fis salihin, biarlah kita bersama dengan orang yang soleh. Yang kelima, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Kita pindah kepada episod yang kedua. Dia kata amanna billah. Orang munafikin dia tak kata amantu, aku beriman lah. Dia tak mau mengaku dia beriman. Dia kata kita kan orang beriman, kita kan. Tengok. Ini lafaz tengok dalam Quran. Tuan-tuan tengok dalam ayat ini. Ayat 10. Ada di kalangan manusia yang mengaku amanna. Kita kan orang beriman. Dia tak kata amantu, aku beriman. Dia tak mengaku. Dia tak mengaku, dia tak mau mengaku pun. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala wahadal af'al fa idza uziya fillah. Mana menunjukkan bahawa berbezanya pengakuan yang jitu dengan pengakuan yang olok-olok. Kita kan sama-sama. Mana dia tak menyatakan prinsip dia yang betul. Ingat baik, ini permainan. Dia panggil permainan bahasa. Allah Ta'ala ni detail dalam Quran. Kalau kita tadabbur, kita akan nampak, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Yang keenam. Wa minan nas man yaqulu, apabila orang Islam tadi yang kena tangkap, fa iza uziya fillah, bila dia ditangkap, disakiti pada jalan Allah Ta'ala,
Dia jadikan ujian manusia itu macam ujian azab Allah Ta'ala. Jadi di sini ulama kata tak ada ke masalah paksaan. Ada dalam Quran. Tuhan kata kalau dipaksa melafazkan kalimah kufur, lafazlah. Cuma orang ni dia tak tahu. Dia pun goyah juga iman dia. Dia lari balik semula ke Mekah ikut puak Quraisy. Na'udzubillah. Maka kita mengatakan bahawa isu yang keenam ni, kalau dipaksa, seorang itu dipaksa supaya melafazkan, na'udzubillah, melafazkan kalimah kufur, lafazlah. Cara hati tenang. Sebagaimana seorang sahabat itu dipaksa, dia berpaksa, dia lafaz. Bila dia cerita Nabi, Nabi kata, macam mana hatimu? Dia kata, hati iman. Nabi kata, wa in ya'udu fa'ud. Kalau mereka paksa lagi, mu kata, tak apa. Dibenarkan. Tapi setakat mulut je. Kalau kata sungguh, kafir dia. Masya Allah. Baik, yang ketujuh, dalam ayat, ja'ala fitnatan nas. Mereka jadikan ujian daripada manusia itu macam azab Allah Ta'ala. Dia tak kata, Allah Ta'ala tak kata, azab manusia itu, sebab apa dia kata fitnah. Fitnah manusia. Dia tak kata azab. Fitnah ni banyak jenis. Ada kata azab, ada katanya torture je, ada katanya godaan, macam-macam fitnah. Jadi kita jangan buatlah fitnah manusia tu macam azab Allah Ta'ala sehingga kita tak mampu. Kita terpaksa kena akur, terpaksa kena ikut lah. Azab Allah Ta'ala berpanjangan, dahsyat. Takat manusia ni begitu jelah. Jangan rasa besar sangat. Yang ke-8, awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Ta'ala tahu semua dalam hati manusia? Kita kata bala ya Rabbi, semua engkau tahu. Maka ayat ini mengajar kepada kita jangan jadi munafik. Mulut lain, hati lain. Kalau beriman, luar dalam. Cinta kepada Allah dengan mulut, dengan hati. Cinta kepada Nabi SAW dengan mulut, dengan hati, dengan perbuatan kita sekali. Oh ni tidak ni saya cinta Nabi. Kita kata ni sunnah Nabi. Sunnah ni orang tak pakai ni. Hak pakai ni, tu ayah hajar mimpi ni. Oh, jangan. Lah. Tegas. Sayang ke Nabi, ikut Nabi. Itu baru sayang. Ini tak. Bila tunjuk hak Nabi, macam pelik ni. Lain yang kita buat ni. Hak Nabi tetap besar. Baiklah yang ke-9. Yang ke-9, wala in ja'a nasrum min rabbik. Kalau Allah Ta'ala beri pertolongan, mereka datang tersengih-sengih, terhegeh-hegeh. Inna ma'akum. Inna kunna ma'akum. Kami sekali kan? Tuhan jawab di akhirnya, Allahu awalaisallah bi'alam bima fi suduril alamin. Tuhan kata, aku tahu belakang dalam hati. Tuan-tuan ingat, al-i'tibar, amalan kita ni yang diambil kira dalam hati. Yang tuan-tuan duk tulis dengan tulus ikhlas, saya derma dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Kalau hati tak ikhlas, tak salah, tak jadi. Sebab itulah kata tak payah tulislah ikhlas-ikhlas ni buat malu dengan Tuhan je. Bila orang nak bagi derma dengan tulus ikhlas, tak payah. Isu ikhlas bukan isu tulisan, bukan isu catatan, bukan isu laporan, tapi ikhlas kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tulis je, ini sumbangan daripada saya. Ikhlas, kata ikhlas, biar Allah yang nilaikan. Tak payah kita duk mengaku ikhlas. Malu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhlas, tapi kamera 3-4 biji ikut belakang nak ambil gambar, bagi derma. Ikhlas. Saya mau balik. Istafti qalbak. Dalam hadis 40 kata istafti nafsak. Tanya dari kita sendiri, betulkah kita ikhlas? Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala uji kita untuk apa? Tengok ayat yang ke-10. Wala ya'lamannallahu alladhina amanu. Ayat 11. Wala ya'lamanal munafiqin. Kita mengatakan ujian itu untuk nak membezakan mana yang betul, mana yang salah. Mana yang mukmin, mana yang munafik. Mana yang mantap iman, mana yang jitu iman, mana iman yang lemah. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ada satu lagi timbul soalan. Kalau dikatakan ayat surah ini surah Makkiyah, kan, dalam perbincangan kita malam kata surah ini Makkiyatun. Surah ini diturun di Mekah. Kalau kata Makkiyah, macam di Mekah tak ada munafikin. Kenapa Tuhan kata wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamun macam mana? Maka ulama kata munafikin belum ada.
Dia kata kalaulah ayat ini ayat turun di Makkah, ini minal ikhbar bil ghaib. Dia jadi tanda khabar dengan benda ghaib bahawa akan muncul satu spesies lagi dalam makhluk dunia ini, spesies munafik sesumpah yang boleh lompat sana lompat sini. Na'udzubillah. Baiklah para pelajar, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'simna minal fitan, Allahumma a'simna min su'il fitan, min mudillatil fitan ma zahara minha wa batan. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami, pelajar-pelajar kami ini daripada fitnah-fitnah ujian yang zahirnya dan yang batinnya. Allahu akbar. Sabarkan kita, mati kita dengan husnul khatimah. Ada sebuah buku yang saya tulis, catat, nama dia Tenang dengan Ujian. Tenang dengan Ujian ni insya-Allah kita ada live kita jarang-jarang sekali. Kuliah duha, tuan-tuan boleh ikuti pengajian ini. Tajuk dia Tenang dengan Ujian. Kita tunjuk di situ lafaz fitnah dalam Quran dengan sunnah. Ada lebih daripada 10 makna. Insya-Allah tuan-tuan tengok dalam rakaman kita ada. Alhamdulillah. Baiklah, kita tamat di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.